Salam sejahtera, kami daripada kumpulan 3 dalam kursus HFF 225 iaitu Falsafah dan Isu Semasa. Tajuk pembentangan kami ialah PDPR menjadikan guru lebih kreatif dalam penggunaan ICT dan multimedia. Sebelum saya memulakan pembentangan saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Gan Yimi dan nombor matrik saya ialah 148048. Dalam era perkembangan teknologi ini telah membawa banyak perubahan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan guru maupun murid. Perkembangan ini telah diperluaskan akibatnya Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP yang disebabkan oleh COVID-19. Ini menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran tidak boleh dijalankan secara bersemuka, malah dikendalikan secara maya atau PDPR. PDPR ialah proses pengajaran dan pembelajaran di rumah atau pusat komuniti yang bersesuaian untuk belajar dan mengajar dalam kalangan guru dan pelajar. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menjalankan pelbagai kursus bagi menyediakan guru dengan kemahiran menggunakan pelantar pembelajaran digital dan membina bahan pengajaran. Perkembangan yang positif ini dapat dilihat bahawa ramai guru dapat menyediakan bahan pengajaran digital untuk digunakan oleh pelajarnya. Walaupun situasi sebegini iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, ia tidak menghalang guru menjadi lebih kreatif serta memanfaatkan teknologi yang sedia ada. Contohnya, menurut berita harian itu 21 April 2020, seorang guru telah memanfaatkan teknologi skrin hijau untuk memudahkan menerangkan topik pembelajarannya kepada pelajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atira binti Muhammad Yunus, nombor matrik 147441. Saya akan menjelaskan tentang kebaikan apabila PDPR menjadikan guru lebih kreatif dalam penggunaan ICT dan multimedia. Terdapat dua kebaikan apabila PDPR menjadikan guru lebih kreatif dalam penggunaan ICT dan multimedia ini. Kebaikan yang pertama ialah proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih mudah dan berkesan. Hal ini akan berlaku apabila wujudnya e-pembelajaran yang berupaya digunakan oleh pelajar secara berleluasa. E-pembelajaran yang digunakan berupaya membolehkan para pelajar mengakses bahan serta mempelajarinya mengikut keperluan mereka sendiri dalam keadaan secara tidak formal. Kini, terdapat pelbagai aplikasi seperti Webex, Google Classroom, Google Meet dan sebagainya yang berupaya membantu dalam perkongsian maklumat tanpa sepadan. Dengan kewujudan aplikasi tersebut berupaya membantu guru dalam membuat penerangan tentang konsep awal atau satu subjek semasa proses pengajaran tanpa perlu dilakukan secara bersemuka. Selain itu, aplikasi tersebut juga berupaya menarik perhatian pelajar supaya memberi tumpuan sepenuhnya dalam proses pengajaran dengan wujudnya media yang bersifat dinamik ini. Pembelajaran terhasil daripada apa yang mereka lihat berdasarkan visual berbanding apa yang didengar seperti penerangan melalui pembacaan buku teks sahaja. Untuk kebaikan yang kedua iaitu berupaya mempengaruhi minat, motivasi dan prestasi pelajar. Hal ini akan berlaku apabila pembelajaran melalui visual merupakan salah satu cara bagi meningkatkan minat pelajar dalam suatu subjek. Kini, aplikasi yang terkini membolehkan guru-guru mewujudkan aktiviti permainan dalam talian yang berupaya meningkatkan tumpuan murid dan wujudnya pemberian ganjaran bagi setiap aktiviti tersebut berupaya meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar. Aplikasi tersebut memiliki animasi digital yang pelbagai. Animasi digital tersebut menghasilkan persekitaran pembelajaran yang merangsangkan dan menyeronokkan dan menarik perhatian para pelajar.
Hal ini berupaya meningkatkan motivasi pelajar untuk terus minat dalam pembelajaran dan membolehkan mereka memahami kandungan subjek yang dijelaskan oleh guru dengan lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juliana binti Hafiz, nombor matrik 149114. Saya akan menyambung pembentangan daripada rakan-rakan saya, iaitu mengenai kelemahan penggunaan PDPR kepada pelajar. Walaupun PDPR memberi kelebihan kepada guru, namun ia masih memberi kelemahan kepada pelajar. Antara kelemahan ialah ramai dalam kalangan pelajar tidak dapat mengikuti pelajaran dan pembelajaran di rumah kerana akses kepada teknologi komunikasi yang terhad. Hal ini dikatakan demikian kerana tidak semua pelajar mempunyai peranti dan akses internet yang cukup baik untuk pembelajaran dari rumah secara atas talian. Kalau kita tengok dari segi sudut lain, ada pelajar yang daripada keluarga yang miskin. Sudah tentu mereka tidak mempunyai alat komunikasi yang canggih untuk belajar secara atas talian seperti telefon pintar ataupun komputer riba. Manakala bagi pelajar yang berada di pinggir bandar atau berada jauh daripada akses rangkaian internet, sudah pasti ia akan memberi kesukaran untuk mereka belajar, iaitu belajar dari rumah atau menggunakan peranti belajar secara atas talian. Oleh demikian, sebahagian pelajar tidak mempunyai internet ataupun wifi di rumah. Mereka terpaksa membeli pelan data yang mahal demi belajar secara atas talian. Hal ini menyebabkan mereka tidak mempunyai peluang yang sama dengan pelajar lain yang berada di bandar untuk belajar seperti biasa. Selain itu, para pelajar akan menghadapi kesukaran untuk mencapai tahap minimum dalam setiap mata pelajaran diikuti. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Dr. Muhammad Razi Jidin, beliau menyatakan bahawa pengajaran PDP secara dalam talian ataupun belajar dari rumah kurang berkesan kerana ia merupakan suatu baharu bukan sahaja bagi guru, malah bagi pelajar dan ibu bapa. Apabila pengajaran dan pembelajaran dilakukan di rumah, ia akan menyebabkan motivasi dan minat pelajar untuk meneruskan belajar terjejas. Ada juga setengah ibu bapa tidak prihatin dan tidak memantau terhadap pembelajaran anak-anak mereka. Penggunaan ICT dan multimedia oleh guru sepanjang pengajaran dan pembelajaran di rumah menyebabkan mereka sukar belajar kerana suasana persekitaran di rumah tidak kondusif untuk mereka belajar. Hal ini berkemungkinan pelajar akan menghadapi masalah-masalah yang boleh menyebabkan mereka tidak minat untuk belajar. Ada juga guru memberi tugasan kepada pelajar, namun guru tidak dapat mengenal pasti sama ada tugasan tersebut dibuat oleh pelajar itu sendiri atau ahli keluarga. Hal ini jelas menunjukkan bahawa keberangkalian jumlah pelajar terpinggir adalah tinggi dan ia sukar untuk diperbaiki. Ia sudah pasti menjadi kesukaran kepada guru untuk meningkatkan semula kualiti pendidikan para pelajar setelah pandemik COVID-19 ini berakhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Akila
binti Azizan bernama matrik 145750 seterusnya akan membentangkan cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh para guru semasa melaksanakan PDPR. Cabaran yang perlu dihadapi oleh pendidik dan juga para pelajar adalah liputan internet yang lemah. Masalah ini sering terjadi dalam kalangan guru atau pelajar yang tinggal di kawasan luar bandar. Hal ini sangat memberi kebimbangan dalam kalangan para pendidik, ibu bapa, guru dan juga para pelajar kerana kelas diadakan secara alam maya, tugasan dan penilaian juga dibuat secara atas talian. Para pelajar yang mempunyai masalah ini akan menyebabkan ketinggalan pelajaran yang diajar dan tidak dapat menyempurnakan tugasan yang diberikan, sekaligus akan mempengaruhi markah penilaian. Selain daripada itu, terdapat juga segelintir para pelajar yang tidak mempunyai peranti elektronik. Keadaan ini menyukarkan para pendidik menjalankan kaedah pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Selain itu, terdapat berbagai platform dan aplikasi yang dapat digunakan secara efektif bagi menyampaikan isi pelajaran, membuat kuis dan mengumpul tugasan-tugasan yang diberikan. Contohnya, aplikasi Google Meet, Webex, Microsoft Teams, Zoom dan Google Classroom disediakan untuk melaksanakan kaedah pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Manakala aplikasi seperti Kahoot, Google Form, Quizzes dan Quizlet dapat digunakan sebagai medium untuk membuat penilaian. Namun begitu, kaedah ini memberikan cabaran kepada guru-guru yang tidak mempunyai kemahiran menggunakan platform digital dan teknologi, terutamanya dalam kalangan guru-guru veteran yang terpaksa membiasakan diri dengan teknologi masa kini. Akhir sekali, cabaran yang terpaksa dihadapi oleh para guru semasa melaksanakan PDPR adalah membuat pentaksiran berdasarkan tahap pencapaian pelajar. Jika dilihat dengan suasana pengajaran dan pembelajaran secara atas talian, tidak dinafikan bahawa keesahan tugasan bagi sesetengah pelajar meragukan para guru yang membuat penilaian. Isu plagiat dalam kalangan para pelajar tidak asing lagi semasa membuat tugasan yang diberikan. Misalnya, guru meminta pelajar menyiapkan karangan yang diberikan, kemudian pelajar tersebut meniru contoh karangan di dalam internet. Selain daripada itu, kuis dan latihan yang diberikan oleh guru mungkin bukan hasil daripada pelajar itu sendiri, malah bantuan daripada ahli keluarga dan rakan-rakan untuk menyelesaikan kuis dan latihan yang diberikan. Di samping itu juga, pelajar yang tidak menghantar tugasan yang diberikan menjadikan para guru sukar untuk membuat pentaksiran dan penilaian berdasarkan tahap pencapaian pelajar. Kerjasama antara guru dan ibu bapa sangat penting untuk menentukan tahap pencapaian para pelajar. Salam sejahtera, saya Prisni anak perempuan Praving, nombor matrik 147411. Saya akan membentangkan pendekatan guru lebih kreatif dalam penggunaan ICT dan multimedia semasa PDPR. Sebagaimana yang kita tahu bahawa norma baru ini menyebabkan pendidik perlu melaksanakan pengajaran di rumah dan terdapat sesetengah pendidik menghadapi masalah dalam penggunaan ICT dan multimedia ketika melaksanakan pengajaran. Antara pendekatan yang boleh guru laksanakan ialah guru menghadiri kursus ataupun bengkel penggunaan ICT dan multimedia. Dengan guru mengikuti kursus ini, masalah yang dihadapi dapat dikurangkan dan dapat meningkatkan pengetahuan cara mengaplikasikan ICT. Okey, contohnya di Bintulu Sarawak, guru diberikan bengkel berkenaan dengan Google App di mana guru diajar menggunakan Google Doc, Google Slide, Google Sheet dan lain-lain lagi. Okey, dengan mengikuti bengkel ini dapat meningkatkan pengetahuan cara mengaplikasikan ICT dalam pengajaran. Hal ini menyebabkan pengajaran guru dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Penggunaan ICT yang cekap dapat meningkatkan pemahaman pelajar kerana guru dapat mengajar dengan pelbagai kaedah dan gaya persembahan seperti guru dapat memasukkan gambar-gambar, video, game dan lain-lain lagi menyebabkan pelajar tidak akan merasa bosan dan jemu terhadap pelajaran. Pendekatan yang kedua ialah mengamalkan sikap positif di mana guru perlu menerima kaedah pengajaran yang baru iaitu pengajaran secara atas talian. Menurut
Tris dan Black 1994, faktor persediaan mental, pengetahuan dan kemahiran dalam kalangan anggota adalah penting ke arah sesuatu perubahan dalam sesebuah organisasi. Oleh itu, guru perlu bersedia dari segi mental untuk menerima perubahan yang baru. Guru perlu sentiasa bersemangat untuk menerima dan mempelajari perkara baru, lagi-lagi berkaitan dengan teknologi maklumat dan komunikasi. Contohnya, guru berusaha mencari cara mengendalikan ICT dan multimedia di laman sesawang, ataupun guru berusaha untuk mengikuti kursus-kursus berkaitan dengan penggunaan ICT. Okey, hal ini menyebabkan pengajaran guru lebih efektif kerana guru dapat mengendalikan ICT dengan lebih baik. Okey, sikap positif itu penting perlu ada pada diri guru. Jika guru bersikap negatif dan suka membuat penyesuaian dengan perubahan yang baru, menyebabkan pengajaran dan pembelajaran tidak dapat berjalan dengan lancar. Oleh itu, pentingnya penguasaan dan penggunaan ICT secara lebih aktif demi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Tuntasnya, PDPR memang menjadikan guru lebih kreatif dalam penggunaan ICT dan multimedia. Proses pengajaran dan pembelajaran sebegini tidak menghalang para guru menyampaikan pelbagai teknik pengajaran menggunakan ICT dan multimedia supaya pelajarnya tidak tercicir dalam pembelajaran. Sistem pendidikan perlu berubah ke arah pengajaran dan pembelajaran yang dipandu teknologi dan menerima pakai pendekatan yang lebih fleksibel dan interaktif. Walaupun terdapat banyak cabaran akibat COVID-19 yang perlu diatasi bagi mengoptimalkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran melalui penggunaan teknologi, ia telah membenarkan kita berfikir semula dan cuba untuk mengubah sistem pendidikannya sedia ada bagi mempersiapkan generasi akan datang dengan lebih baik serta mewujudkan sistem pendidikan yang kekal berinovasi dan berteknologi untuk masa depan demi mencapai tujuan falsafah pendidikan kebangsaan.